Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Apabila seseorang rasul itu menyatakan kepada manusia bahawa dia dipilih oleh Allah menjadi rasul, maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan kepadanya perkara luar biasa di samping sifatnya yang terpuji sebagai suatu hujjah dan bukti sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Maka wajiblah kepada manusia mengikut ajarannya. Kalau tidak, maka wajarlah mereka menerima bala di dunia dan seksa di akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang rasul yang diutuskan kepada manusia, inilah yang dilakukan bermula daripada Nabi Adam alaihissalam dan rasul-rasul yang kemudian daripadanya sehinggalah Nabi akhir zaman, penutup Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul-rasul yang dilantik oleh Allah itu diberi hujah dan kenyataan yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan sejak rasul itu hidup, dilahirkan di kalangan kaumnya, di zaman kanak-kanak sehingga zaman muda, sehingga dilantik menjadi rasul. Ditunjukkan kepada kaumnya rasul ini bukan sahaja seorang yang hebat rupa parasnya, juga hebat sifat-sifat kejadiannya yang zahir dan yang batin, di antaranya akhlak yang mulia, sifat benar, amanah, cerdik, berani, tak takut pada sesiapa. Ditunjuk di kalangan kaumnya. Kaumnya melihat sendiri bagaimana orang jadi rasul ini seorang yang sangat baik, yang tidak pernah bohong. Apabila Allah menurunkan wahyu dan rasul ini mengisytiharkan dirinya adalah Rasulullah, maka Allah memberi kepada rasul itu mukjizat. Mukjizat ialah perkara yang luar biasa, di luar daripada kemampuan akal fikiran dan tenaga manusia yang diberi kepada rasul. Orang lain tidak boleh buat, hanya Allah Ta'ala beri pada rasul, menandakan dia adalah tanda daripada Allah, bukti daripada Allah. Mukjizat ialah perkara yang paling luar biasa. Mukjizat itu merupakan dalil hissi dan ma'nawi. Dalil hissi, dalil yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh panca indera. Segala alat melihat, mendengar dan merasa yang ada pada manusia. Dan ma'nawi, dari segi makna, dari segi rohnya, daripada rasul, di mana manusia yang lain tidak boleh mengada-ngadakannya, kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat itu khusus untuk para rasul alaihi wassalatu wassalam, bagi mensabitkan kerasulannya dan mewajibkan manusia mematuhi hukum syariat yang disampaikan. Apabila rasul ini menzahirkan mukjizat, perkara yang luar biasa,
di mana orang ramai yang berdepan dengannya dapat melihat mukjizat itu, perkara yang luar biasa itu, dan mereka tidak boleh lawan. Mereka tidak boleh mengalahkannya sekali-kali. Dan Rasul itu bercakap benar dan diberi mukjizat, tidak boleh dikalahkan mukjizat itu. Di masa itu wajiblah manusia menerima Rasul dan menerima hukum syariat yang dibawa oleh Rasul. Hukum syariat daripada Allah hendaklah diterima. Kalau lawan juga, maka Allah boleh menurunkan hukuman bala di dunia dan seksa di hari akhirat. Mukjizat itu mungkin berlaku mengikut hukum akal, bahkan ianya dinyatakan oleh syarak. Di antaranya ialah Al-Quranul Karim yang sabit menjadi mukjizat secara mutawatir, dan beberapa mukjizat yang lain yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang mukjizat yang berlaku kepada rasul-rasul di zaman dahulu. Di antara mukjizat itu ada yang dicapai oleh akal manusia dengan menggunakan fikiran. Ada di antaranya akal manusia tak boleh capai. Kita akan baca. Seperti batu memberi salam. Batu memberi salam. Pohon yang mati bercakap. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Itu perkara yang di luar daripada akal manusia. Dan di sana ada perkara yang akal manusia boleh berfikir. Di antaranya Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab ilmu, kitab mukjizat yang boleh dicapai oleh kajian-kajian manusia, sama ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kajian di zaman sekarang. Di antaranya Al-Quranul Karim menyatakan bumi tempat kita berpijak. Ada 7 lapis bumi. Bumi dianggap sebagai paling bawah, paling asas, dan dikelilingi oleh atasnya langit-langit yang berlapis-lapis. Hari ini manusia membuat kajian dengan menggunakan alat. Ternyata bumi adalah paksi. Paksi tempat berpusingnya segala bintang cakrawala dan bumi itu sendiri, yang berpacak dengan teguh dengan susunan bukit yang dijadikan oleh Allah di timur dan barat, utara dan selatan. Sehingga bumi duduk berdiri tegak dan ada tarikannya sendiri, dan matahari, bulan, bintang cakrawala yang berada di kelilingnya, dan diikuti dengan langit-langit yang berikut. Satu penyusunan kejadian yang menakjubkan. Hari ini ada ahli sains menggunakan alat-alat baru, mendapati apa yang dinyatakan oleh Quran adalah betul dan benar. Betul dan benar. Tentang kejadian laut, kejadian binatang dan lain-lain. Di antaranya perkara yang dicapai oleh akal manusia. Itu dia. Dicapai oleh ilmu manusia, ilmu dahulu dan ilmu sekarang. Ini adalah mukjizat. Quran adalah mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang benar daripada Allah. Segala kajian yang dibuat, sama ada kajian ilmu agama, ilmu dunia, ilmu agama, ilmu tauhid, kepercayaan mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, di mana orang yang mengkaji berbagai-bagai agama. Ada orang kaji berbagai-bagai agama. Kaji agama Hindu, kaji agama Buddha, kaji agama Yahudi, kaji agama Kristian, kaji agama Majusi, kaji tak ada agama. Kaji macam-macam. Kaji secara ilmu, ahli ilmu, bukan kaji bodoh. Ini orang ahli ilmu yang boleh membaca, yang boleh menyelidik. Bila baca Al-Quranul Karim, didapati Islam adalah agama yang benar. Akhirnya masuk Islam.
Banyak orang yang mengkaji dengan bersungguh-sungguh, bila baca Quran, masuk Islam. Ilmu agama, ilmu akidah, termasuklah yang berkait dengan ilmu politik, undang-undang dan peraturan. Segala peraturan dan undang-undang yang berkait dengan keluarga, yang berkait dengan jenayah, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan keselamatan negara, dengan undang-undang antarabangsa. Mereka kaji manusia mereka macam-macam undang-undang. Semua tak berjaya. Akhirnya balik pada Quran. Quran adalah benar. Quran adalah benar. Adapun ada hak kapur ni bercakap Quran begini, hak tu bodoh, hak bodoh. Jangan dia ke hak bodoh ni, dia ke hak cerdik, hak yang mengkaji secara ilmu. Bukan hak buat dak mengaji. Hak yang mengaji ni yang membuat kajian. Ada baru-baru ini disiar dalam media bagaimana seorang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Belanda, akhirnya masuk Islam, memuji Islam. Setelah orang balas dia tak boleh jawab, dia baca buku-buku Islam dan baca terjemahan Quran, akhirnya masuk Islam. Ini mukjizat. Mukjizat yang boleh dicapai oleh akal manusia. Akal manusia yang waras, bukan akal manusia yang buta huruf. Ada orang tu dia belajar ilmu salah dengan orang bagih, dengan bakir benda-benda pelik duk tawakah, oh bijak ikut ni bodoh ni. Hak jadi ilmu dak sembahyang batin itu bodoh orang bodoh. Baca berdak reti. Orang dak pakai ikut dia. Iblis sokong pula. Syaitan pula sokong dia. Ada perkara luar biasa kita akan baca. Akan datang. Ni pembohong, tak boleh. Ini ilmu yang benar daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mukjizat Al-Quranul Karim. Para ulama mentakrifkan mukjizat itu ialah perkara yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara luar biasa kepada orang-orang yang mengaku jadi nabi ketika menghadapi cabaran orang-orang yang engkar dengan tidak boleh dilakukan sepertinya. Bila nabi-nabi berhujah dengan lawan dia, sama ada raja-raja, pemimpin-pemimpin masyarakat ataupun orang bodoh. Nabi berhujah. Tak mau dengar juga. Maka Allah Ta'ala keluarkan mukjizat daripada Nabi itu. Perkara yang pelik. Mukjizat daripada Nabi itu. Maka orang yang melihat mukjizat ini, tengok sendiri. Nak masuk Islam ke tak? Ada yang masuk Islam bila melihat mukjizat ini. Ada di antaranya dia kata Nabi itu ahli sihir. Dia samakan Nabi dengan ahli sihir, ahli silap mata. Ini orang yang jahat, nama perangai dia jahat. Dia tak ambil kira beza antara Nabi ni, orang yang benar, yang ikhlas, yang diketahui akhlaknya di kalangan kaumnya, dengan hak main silap mata, ahli nujum, orang yang pelawak, yang bohong, kaki tipu, yang diketahui oleh kaumnya. Beza dengan Nabi ni. Beza, mesti ada beza. Di mana dengan akhlak yang mulia, dengan benar, kemudian ditunjuk mukjizat. Mukjizat berhujah. Seperti pemimpin Quraisy yang kita baca dalam tafsir minggu lepas. Bila Nabi SAW membaca ayat-ayat Quran, dia tergamam. Ini bukan syair. Ini bukan jampi. Ini bukan ucapan manusia biasa. Ini adalah ucapan daripada langit. Daripada firman Allah Ta'ala. Macam Al-Musanna bin Harithah radhiyallahu an, pemimpin Bani Syaiban. Bila Nabi ajak dia masuk Islam, dia tanya apa dia Islam. Nabi beritahu Islam begini-begini. Dia tanya apa lagi? Nabi baca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nabi baca ayat Quran. Pendek saja. Ayat ni dibaca oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam khutbah yang kedua. Dan khatib-khatib baca dalam khutbah yang kedua. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya berlaku adil dan berbuat baik, melarang daripada kekejian dan kejahatan. Allah menyuruh kamu dengan perkara yang baik, mudah-mudahan kamu menerima pengajaran, kamu menjadi orang yang menerima pengajaran. Musanna kata, hada laysa min amril ard wa innama huwa min amris sama'. Ini bukan perkara bumi, ini perkara langit, kata dia. Ini orang yang faham. Orang yang faham bahasa Arab, bukan yang tak erti. Orang yang faham, terus dia tersentak. Kerana dia memahami ini bukan ucapan manusia biasa. Ini orang cerdik. Orang yang pintar, orang yang bijak. Al-Muthanna bin Harithah, pemimpin Bani Syaiban. Yang bijak, yang pintar. Yang sangat pintar. Dan menunjukkan keikhlasannya. Di zaman Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia datang bertemu Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang lain murtad, dia tidak murtad. Dia minta supaya Abu Bakar menghantar tentera untuk menyerang negara Parsi, kuasa besar dunia. Abu Bakar mati, disambung oleh Sayyidina Umar. Dia sambung. Dia dilantik, dia jadi penglima di bawah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Walaupun dia bijak, ada orang kata lebih bijak pada Khalid bin Walid, tapi tak jadi masalah. Bukan dia nak jadi ketua, dah apalah jadi orang bawah pun. Dan dia mati, syahid dalam peperangan dengan Parsi. Ini orang bijak. Ada pula orang bodoh. Orang bodoh datang berjumpa dengan Nabi. Dia sebut dalam hadis, dalam jumpa dengan Nabi, tanya Nabi, bercakap-cakap, ajak dia masuk Islam, dia tak mau masuk Islam. Dia pegang Dhab ni ewok pada pasir orang Badui. Akhirnya Dhab tu beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dhab tu beri salam ke Nabi. Terkejut dia. Macam mana binatang yang tak boleh bercakap-cakap dan beri salam pada Rasulullah. Menyebabkan dia dan kaumnya masuk Islam. Kerana seekor dhab, seekor biawak, menyebabkan satu kabilah masuk Islam. Cakap manusia tak mau dengar, cakap binatang lah senang. Allah Ta'ala tunjuk binatang beri salam ke Nabi, baru dia masuk Islam. Dan di akhir zaman, setelah berlakunya Dajjal, turunnya Dajjal, berlakunya bencana yang besar, naik matahari dari belah barat, keluar dabbatul ard, binatang keluar daripada bumi, mengatakan manusia tak erti, ni manusia tak erti. Masa tu tak ada gunalah bertaubat, manusia ni tak erti. Allah Ta'ala tunjukkan perkara yang luar biasa. Di akhir zaman akan berlaku. Bukan para Nabi-Nabi berlaku dengan sendiri begitu saja. Kemudian di zaman Nabi-Nabi Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat dengan cara yang berlainan. Di mana mukjizat itu berlainan dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama, karamah.